Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita menyelusuri kepada surah Al-Qasas, surah yang ke-28 pada halaman yang ke-394, dan hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz Faham, apa khabar hari ini? Alhamdulillah ya. Semalam kita sudah pun mengulang kaji Ustaz ya, dan hari ini kita menyambung halaman baru kita. Betul. Ya, kita nak melihat kepada hujung surah Al-Qasas berkaitan dengan kesimpulan dan betapa pentingnya keutamaan dalam kehidupan. Apatah lagi kita masih lagi pada bulan awal tahun ini, kita dibekalkan panduan daripada Allah bagaimana menyusun azam kita, bagaimana kita menyusun kehidupan kita. Allah perkenalkan dirinya, Allah perkenalkan bagaimana menyusun antara dunia dan akhirat. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis bagi halaman 394. Daripada ayat 71 hingga 75, kita akan diperkenalkan sambungan kepada dalil keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan penegasan ancaman kepada orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada ayat 76 hingga 77 dibawakan satu kisah penutup berkaitan dengan kaum Musa, salah seorangnya bernama Qarun, ya, tindakan aniaya Qarun terhadap kaum Nabi Musa dan kesombongannya yang tersilap keutamaan dalam menyusun kehidupan sehingga Allah menemplak dan menjadi pengajaran kepada kita. Mari sama-sama kita baca ayat 71 hingga 74 pada hari yang mulia ini. Tuan-tuan dijemput untuk share dan ajak rakan-rakan pada hari Ahad ini. Mungkin ada yang terlupa, ada yang sedang berehat-rehat. Jangan lupa masih lagi rehat juga, tetapi jangan lupa persediaan ke akhirat. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, Fadil Ustaz Fazrul, tuan-tuan sahabat-sahabat Al-Quran, kita dah diperdengarkan mukadimah pun, kita dah diperdengarkan, dinasihati bagaimana pentingnya persediaan kita menuju ke hari akhirat, kerana hidup ni perlukan bekalan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah, dan sebaik-baik bekalan itulah takwa, yang merupakan satu pas ataupun tiket untuk kita mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan sudah pasti dengan rahmatnya insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat semua, teruskan share, tekan butang share di bawah. Kita sebarkan Al-Quran, majlis ilmu kita My Quran Time baca faham amal. Jom kita baca ayat 71 hingga 74 daripada surah Al-Qasas. Menarik ayat ni, ada man ilahun ghairullah, siapakah Tuhan selain daripada Allah. Dua kali diulang dalam penceritaan tentang Tuhan memperkenalkan dirinya melalui penceritaan yang hebat. Saya pun nak belajar sebenarnya. Kita baca dahulu sebelum kita mendengar kupasan, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 71 hingga 74 untuk sama-sama kita melihat kepada sambungan daripada halaman 393 di mana Allah menyeru kepada orang-orang musyrik ya untuk berfikir ya. Pada minggu lepas kita sudah pun melihat kepada wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ya, Allah menciptakan dan Allah yang memilih yang baik-baik. Wa yakhtar bukan sekadar pilih tapi pilih perkara yang khair. Dan apa sahaja kebaikan yang ada pada diri kita tuan-tuan ya dalam hidup kita ini, dari segi kita dapat harta, kita dapat ilmu, kita dapat pangkat, dapat keluarga, semua yang baik-baik itu adalah pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tidak mampu untuk mencipta oksigen ataupun air ataupun apa sahaja di muka bumi ini untuk akhirnya membawa kepada kebaikan dalam diri kita. Jadi bila kita sedar perkara ini yang diberikan kepada orang-orang musyrik untuk berfikir betul-betul, dan juga kepada orang Islam ya, kepada kita yang beriman ataupun yang beragama Islam. Bila kita membaca al-Quran ini menyebabkan kita ini berfikir betul-betul. Bukannya take for granted, bukan kita rasa macam alah dah biasa saya bernafas kan. Saya memang belajar bersungguh-sungguh, itu sebabnya saya dapat kerja yang bagus, saya dapat duit yang bagus, saya dapat rumah yang bagus. Jadi yang itu sebenarnya adalah wayahtar, Allah yang sentiasa memilihkan yang baik-baik untuk kita. Dan kalau ada benda yang tak baik itu adalah ujian untuk kita makin lagi dekat dengan Allah, agar Allah berikan baik sebagaimana yang telah didoakan oleh Nabi Musa Ustaz ya. Dalam peristiwa yang di Madian itu, Nabi Musa kata tolong bagikan kebaikan, ana faqir kan, iaitu aku amat memerlukan sangat kebaikan, lima anzalta, apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat yang ke-71 ini kita menyambung ya, qul, Allah menyatakan lagi, suruh Nabi sampaikan, araaitum ya, apakah kamu tidak melihat in ja'alallahu alaikumul laila sarmada, iaitu kalau Allah jadikan malam terus berpanjangan sampai kepada hari kiamat, tak ada siang-siang.
Kalau tuan-tuan tengok kat Finland, tengok kat utara, kutub utara ya, kalau ada masa 6 bulan malam, 6 bulan siang, itu juga itu sudah pun mencabar ya kehidupan. Apatah lagi kalau sarmadan ya, malam al-laili sarmadan ini malam yang berterusan sampai hari kiamat. Siapakah Tuhan yang boleh mendatangkan dia? Dia ini Ustaz maksudnya cahaya yang panas. Cahaya panas. Pasal kalau katakan kita sejuk ya, kalau katakan malam saja kita akan jadi sejuk, dan pada waktu itu kita mungkin tidak dapat berfungsi dah Ustaz. Kita tak dapat dah baca Quran pun tak boleh, kita nak hidup macam biasa bahagia tu tak dapat. Dan pada waktu itu apa yang masih lagi berfungsi? Telinga kita. Di hujung itu Allah kata afala tasmaun, apakah kamu tidak mendengar? Pasal waktu malam kalau gelap kita hanya boleh gunakan telinga sahaja, mata dah tak berfungsi dah. Mata tak berfungsi pasal apa? Gelap dan juga tidak ada cahaya. Malah lebih daripada itu, dia ini berperanan untuk fotosintesis Ustaz yang kita bincang sebelum ni. Boleh kena pada pokok dan pokok itu akhirnya mengeluarkan hasil. Jadi kalau katakan tidak ada cahaya ini, tak ada pokok yang ada daun hijau, tidak boleh menghasilkan buah. Jadi akhirnya padi, durian, mangga semua tak dapat. Ya, dan pada waktu itu sebenarnya adalah amat sengsara jika Tuhan tidak membantu kita. Ini adalah templak kepada orang musyrik yang mereka ini menyembah berhala. Berhala boleh keluarkan cahaya ke? Kan lebih kurang begitu. Afala yasmaun, kamu afala tasmaun, kamu tak ke dengar betul-betul ya perkara ini untuk dijadikan sebagai sumber kebenaran. Ayat yang seterusnya Allah kata, ajarkan pada Nabi untuk kita juga sampaikan pada diri kita, pada orang ramai, araaitum in ja'alallahu alaikumun nahar sarmada. Ya, kali ini Allah kata kalau siang pula berpanjangan sampai hari kiamat, apa jadi? Ya, siapa Tuhan yang boleh memberikan apa? Lailin ya, malam yang peranannya adalah taskunu nafi. Dia kalau masa orang bernikah Ustaz ya, biasanya orang cakap apa? Litaskunu ilaiha. Dekat sini litaskunu nafi, ada beza ya. Dekat sini taskunu nafi ini tenang, rehat padanya, itu dari segi masa. Dari segi tempat litaskunu ilaiha. Itu sebabnya siapa yang kita tenang padanya itu dari segi tempat? Pasangan. Jadi pasangan pada waktu malam itu adalah tempat ketenangan. Ya, jadi di sana ilaiha, dekat sini fi, dan Allah nak nyatakan kepada kita bahawa malam adalah tempat untuk mendapat sakinah. Apa maksud sakinah? Sakinah ni ada kaitan dengan sikin Ustaz. Ustaz biasa pegang sikin kan? Sikin apa Ustaz? Pisau. Jadi orang berfikir apa kaitan pisau dengan sakinah? Rupa-rupanya apa? Rupa-rupanya bila kita tengok apabila maksud asal sakinah ini iaitu dia bergerak-gerak. Bergerak-gerak, lepas tu dia statik, senyap ya, jangan bergerak ya. Itu namanya sakinah. Kita bergerak pada waktu siang dan kemudian kita duduk rehat di waktu malam ataupun di rumah kita, kita dapat sakinah. Maskan adalah rumah. Kita gerak, bekerja, kemudian barulah kita balik, baru kita namakan maskan, baru ada ketenangan. Kita seronok. Tetapi kalau kita duduk sahaja di rumah, tak ada bergerak-gerak, itu kita tidak akan memberi ketenangan. Ya, pada pasangan kita dapat ketenangan apabila kita bekerja keras dan kemudian kita balik ke rumah, litaskunu ilaiha, pada pasangan kita dapat ketenangan. Dan juga bila dah siang kita bekerja, malam kita statik ya, rehat, baru kita dapat ketenangan. Kalau kita asyik rehat saja di atas katil Ustaz ya, duduk atas katil saja tak rehat-rehat, dia tak jadi rehat, dia jadi amat sengsara. Jadi di sini Allah pasangkan di antara siang dan malam ini, afala tubsirun, apakah kamu tidak memerhati? Mengapa Allah suruh kita perhati? Kerana kalau kita perhatikan terus menerus siang ya, mata kita tak tutup-tutup, akhirnya kita akan jadi letih. Dan kita tahu bahawa rupa-rupanya kita perlukan malam, dan malam itu hanya diciptakan, mampu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah rahmat daripada Allah. Ayat yang ke-73 untuk kita baca sekali lagi sebagai satu kesimpulan daripada Allah. Dua perkara ini, bila ada malam datang siang, bila ada siang datang malam, sebenarnya Allah nak beritahu ini adalah rahmat. Apa maksud rahmat? Kita baca dahulu ayat 73. Silakan Ustaz. Masya-Allah. Maknanya Allah memperkenalkan dirinya melalui penciptaannya, dan kita merasa memang hebat ciptaan Allah, dan memang rahmatnya kita dapat merasai. Sebut apa? Litaskunu tu. Betul. Kita dapat merasai ketenangan siang dan malam, ada cahayanya. Kalau tidak, macam mana kehidupan kita sampai kiamat, wallahu alam. Tapi Tuhan dengan rahmatnya. Kita baca ayat tentang rahmat itu sebelum Ustaz Fas sebut apa maksud rahmat itu di situ.
Okey, auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Dan kerana rahmatnya dia menjadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari dan agar kamu mencari sebahagian kurniaannya pada siang hari serta agar kamu bersyukur kepadanya. Banyak sangat pelajaran yang kita ambil. Yang pastinya bila kita lihat malam dan siang, setiap hari minimum 2 kali kita melihat kepada ciptaan kebesaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mampu dibuat oleh mana-mana ilah, tidak mampu dibuat oleh mana-mana Tuhan yang tidak benar di dalam kehidupan ini. Dan Allah menyatakan perkataan apa? Wa mir rahmatih. Perkataan rahmah ini kita biasa dengar, ya, tetapi perkataan rahmah ini kita nak bincangkan, ya. Dia ada kaitan dengan rahim, ada kaitan kalau dalam seorang wanita, ibu ada rahim, maksudnya apa yang diwakili oleh rahim. Kalau rahim pada wanita itu, pada seorang baby, pada bayi, dia adalah sumber apa Ustaz? Makanan, tak pernah fail, tidak pernah gagal, kemudian tak payah bayar sewa, apa lagi? Di situlah tempat kasih sayang, si ibu amat sensitif dengan anaknya, penuh kasih sayang. Itu adalah rahim pada seorang wanita, ya. Dan lebih daripada itu Allah ada rahim. Allah itu daripada rahim Allah itu, kalau seorang ibu pun sayang begitu, ya, Allah ini malah lebih sayang lagi kepada hamba-Nya. Dalam hadis ada dinyatakan Ustaz, ya, kalau seorang ibu itu dia tidak akan sanggup, kalau tanya pada ibu-ibu yang sedang menonton sekarang, ya, sanggup tak ada baby kita baling dalam api? Allah. Tak ada, tak sanggup Ustaz, ya. Dia terjatuh sikit kena gigit nyamuk pun kita akan, kalau dah lahir tu kita akan cuba jaga, apatah lagi nak baling dalam api. Itu ibu. Bagaimana Allah yang ada rahmah? Sudah tentunya Allah tidak mahu masukkan hamba-Nya ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal ada orang kata Ustaz ni, bila tengok ayat neraka dalam Al-Quran, oh ini Allah ni memang kejam, kan, nak masukkan ke dalam neraka. Tengok mak saja. Tengok mak kita sahaja dia tak sanggup untuk masukkan anaknya ke dalam mana-mana tempat panas, tempat berapi. Apatah lagi ini Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi salah satu daripada tanda sayang Allah ini, Allah jadikan malam dan siang. Ya, malam dan siang ini, kalau tadi mak mungkin jaga letak kelambu jangan ada nyamuk gigit, Allah letakkan malam dan siang ini apa? Yang pertama, malam untuk litaskunu fi, untuk berehat. Dan walita bertahu siang itu untuk apa? Mencari fadal. Mencari fadal diterjemahkan sebagai kurniaannya. Biasa orang cakap rezeki Ustaz, ya. Tapi nanti kita akan tengok pada ayat yang ke-77, fadal daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni ada 2 jenis. Satu akhirat, satu dunia. Keutamaan itu kadang-kadang orang cakap, oh saya ni kena siang-siang kena cari rezeki untuk cari beli rumah, untuk ini azam saya tahun ini. Tapi sebenarnya nanti kita akan tengok fadal Allah itu boleh di dunia ini, tapi lebih daripada itu kita jangan sampai tersilap keutamaan. Ya, kita sebenarnya kena tuju kepada hari akhirat, dan macam mana nak susun kita akan bincang selepas rehat nanti. Allah. Tapi yang pastinya Ustaz, ya, wala'allakum tashkurun. Ya. Malam dan siang ini sebenarnya kita syukur sangat Allah bagi satu untuk kita rehat, dan ada peluang untuk kita mencari fadal daripada Allah. Fadal itu bukan sekadar untuk di sini tetapi sampai ke akhirat nanti. Tetapi ada orang yang tidak indah pada malam dan siang. Dia rasakan malam siang macam biasa, kan? Dah siang, oh dah malam, kan? Dan dia tak rasakan bahawa itu sebagai kasih sayang Allah. Dia rasa macam alah dah normal kot, kan? Dia tak rasa bahawa ini, kalau mak dia sayang dia betul-betul, dia rasakan bahawa ini Allah sayang betul-betul. Itu sebab Allah bagi malam dan siang untuk saya berehat, ya, boleh tidur,
ataupun yang keduanya saya boleh bangun dan mencari rezeki ataupun mencari fadal daripada Allah SWT. Kerana tidak syukur, maka di akhirat Allah kata pada ayat 74, ya, ayat 74 ini lebih kurang macam ayat nombor 62 yang kita tengok minggu lepas Ustaz, ya. Sama sebiji kan. Wa yauma yunadihim, ya, sama pada ayat 74, wa yauma yunadihim fayaqul aina syuraka'i alladhina kuntum tazumun, ya, iaitu kamu mana kamu punya apa yang kamu sekutukan, yang kamu sangkakan benar itu tersebut, ya. Jadi bila Allah dah bawakan tentang Allah sayang kepada kita, tapi ada orang dia pergi sayang mak orang lain Ustaz. Mak dah sayang dia, tak naklah mak ni, saya nak sayang mak lain, kan. Itu anak memang kurang adab betul lah, kan. Ya. Jadi ini Allah cakap pada ayat 74, membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita saksikan. Da'a ataupun dawa'a ini adalah cahaya terang panas daripada matahari berbanding daripada qamar itu nur, cahaya yang sejuk. 6 kali disebut di dalam Al-Quran. Setiap kali kita merasai cahaya panas tuan-tuan, mendapat vitamin D pada kulit kita, kita kena ingat bahawa itu adalah tanda kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bersyukur. Bila kita bersyukur, Allah tambah lagi kasih sayang, Allah tambah lagi kasih sayang, dan sehinggakan kita dapat lagi banyak kasih sayang Allah bila sampai di akhirat. Jangan silap menyusun hidup kita. Jadi itu sebabnya selepas ini kita akan sama-sama melihat bagaimana seorang tokoh yang silap susun kehidupan. Allah dah bagi macam-macam. Allah dah bagi ilmu, dah bagi kurniaan, rupa-rupanya dia gunakan untuk makin jauh daripada Allah sehingga berbuat kerosakan. Apa ciri-cirinya yang kita tidak mahu laksanakan? Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Masya-Allah. وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, itulah antara yang zikir yang kita baca selepas daripada solat fardu, umpamanya subuh dan maghrib, kita ulang kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita menguatkan akidah ketauhidan, keesaan kita hanya Allah yang Maha berkuasa, tidak ada Tuhan yang berhak layak disembah melainkan Allah. Respon kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah kita baca dan tadabbur bersama dengan Ustaz Fazrul, ayat 71, 72, ada perkataan man ilahun ghairullah, adakah tuan selain daripada Allah? Kita orang-orang beriman la ilaha illallah. Mudah-mudahan menguatkan jiwa kita, keimanan kita yang jitu insya-Allah. Baik, saya yakin sahabat-sahabat dan saya juga nak mengetahui kisah yang sangat glamour disebut sebagai Qarun, sehingga perkataan Qarun dah dimelayukan, harta Qarun dan sebagainya. Sebab apa dia panggil harta Qarun dan sebagainya, kita nak tahu. Saya ambil masa sikit je untuk tajwid dulu sikit pada hari ini. Jom kita lihat slide kita pada hari ini. Berkenaan dengan huruf tebal dan nipis lagi, kita ulang kaji banyak sedikit tentang tebal dan nipis. Perkataan pilihan kita juga pada walitabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun, akhir ayat 73. walitabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Min fadlihi ada huruf dad
dihimpit dengan huruf-huruf yang nipis. Mim fa nipis, lihi nipis, dad seorang tu satu huruf tu tebal, maka kena jaga-jaga yang tebal seorang tu lah. Min fadlihi, jangan sampai fa pun terikut masuk dalam dad. Min fad, dia orang dia nak jaga dad tebal, fa pun dia terjerumus sekali dalam dad, itu pun tak bagus. Berikan hak masing-masing. Fa nipis, yang tebalnya dad yang mati tu. Jangan fa tu nipis, dad pun turut nipis masuk dalam fa juga, masuk antara satu sama lain pun tak bagus juga. Min fadlihi, jadi dal pula. Jadi fa itu nipis, dad itu tebal. Min fadlihi, begitu. Wala tabghil fasada fil ard. Huruf ghain yang berbaris di bawah juga saya pernah share tentang qaf yang berbaris di bawah. Antara ghain juga satu huruf yang bila baris bawah dia terkesan, ketebalannya jadi kurang sedikit. Ghain huruf istilah tebal sentiasa, baris bawah pun tebal tapi dia jadi kurang sikit. Ra, ri. Jangan ri. Ada orang dia tebal juga. Wala tabghil. Dia nak tebal tapi tak kena tempat. Okey. Ghain tebal tapi jangan sampai kita melampau seperti huruf kita menyebut huruf ta. Ta, ti, boleh. Adapun ghain, ra, ri. Ri, wala tabghi. Sekadar itu saja. Sekadar itu saja tentang tajwid kita pada hari ini berkenaan huruf tebal dan nipis. Wala tabghi. Begitu saja. Jangan tabghil fasad. Tabghil fasad fil ard. Jangan kamu lakukan kerosakan di muka bumi. Apa tu? Wallahu a'lam. Safas. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi. Kita berbincang tadi tentang huruf tebal nipis dan dalam masa yang sama juga kita ingin mendalami Ustaz ya. Ustaz cakap tadi tentang Qarun yang kita akan baca selepas ini. Dia adalah penghujung kisah ya, penghujung kisah daripada surah Al-Qasas ini, agar kita kena pastikan kita jangan ikut dekat-dekat dengan Qarun. Biasa orang cakap harta Qarun mari kita ambil kan. Tapi jangan ikut dekat-dekat dengan Qarun sebenarnya ya. Jadi apa sebabnya? Salah satunya ialah Qarun ini dia tidak menghargai malam dan siang. Dia malam ini untuk rehat, siang ini untuk mencari fadal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila orang cari saja Ustaz ya untuk jadi kaya apa sebagainya sampai dia tak break, dia tidak berehat, sampaikan malam itu tidak digunakan untuk dia berehat sebentar dan lebih daripada itu untuk baiki balik hubungannya dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan dia tidak menjadi orang yang bersyukur. Dia dalam grup-grup dakwah Ustaz ya pun boleh jadi begini. Dia bekerja keras sangat ya, siang malam tu dia terus aktif sampai dia rasakan bahawa dialah yang paling betul dan orang lain salah. Padahal sebenarnya malam adalah malam untuk kita berehat satu, tapi kita bangun untuk kita bina hubungan dengan Allah sehingga kita rasakan bahawa ya Allah, aku ini perlukan bantuan daripadamu, aku bukanlah yang terbaik tetapi sedang nak jadi baik. Nak jadi orang yang bersyukur macam Nabi ya, sehingga kan tidak mewujudkan rasa bahawa kumpulan saya yang berdakwah inilah yang terbaik. Waktu ini apa yang perlu dibuat? Kena take a break. Dia pelajaran daripada malam dan siang ini kita kena ubah sikit. Dan kalau kita nak sokong kepada perkara kebaikan ini, kita bukan memilih nama, bukan memilih label, tetapi kita memilih apakah isi perjuangan itu ya. Kalau katakan dalam platform yang berbeza, tak ada masalah. Yang penting adalah perjuangannya itu adalah perjuangan membawa pada syukur. Ini yang nak kita lihat pada ayat 75 hingga ayat 77. Kita bersambung bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah Safaz, jom sama-sama kita sambung ayat seterusnya untuk kita mengetahui lebih lanjut apakah kata Allah Subhanahu Wa Taala, kisah yang seterusnya yang sudah pasti bukan kita nak tahu menariknya kisah itu, tapi nak menjaga-jaga juga nak berhati-hati supaya Ustaz kata jangan kita follow pula. Kata follow sunnah Nabi betul, tapi jangan follow pula Qarun. Kenapa yang lambang Qarun tu sampai lambang macam tu dilambang dalam Quran sebagai orang yang sombong? Kita tengok selepas daripada Firaun. Apa perbezaan dia Ustaz Fazal? Mungkin boleh tengok antara Firaun dan Qarun ini. Baik, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa naza'na min kulli ummatin shahidan فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق
الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 75 hingga 77 menyambung kepada apakah yang berlaku pada hari kiamat. Wa naza'na min kulli ummatin syahida. Ya, pada setiap umat itu akan dibangkitkan, didatangkan syahida, saksi. Kita nak bayangkan perkara ini macam kalau orang masuk mahkamah, Ustaz ya. Masuk mahkamah itu kita rasa kita boleh menang, lawyer pun ada ya, tetapi bila datang saksi, saksi kata saya nampak awak buat salah. Habis ya. Habis bila hakim menjatuhkan hukuman bahawa awak salah, ataupun saksi kata tak, saya tak nampak dia, saya nampak orang itu, maka habislah orang yang satu lagi. Jadi bila sampai hari kiamat ini, ia adalah mahkamah ya, ia adalah hari penentuan. Malik Yaumiddin akan ditanya balik, dan pada waktu itu bila Rasul ya katakan Nabi Isa didatangkan balik, Nabi Muhammad didatangkan balik ya untuk menjadi saksi, faqulna hatu burhanakum, Allah menyatakan datangkan segala bukti ya, apa yang kamu nak katakan ya tentang kebenaran syirik itu kepada orang-orang yang syirik kepada Allah. Maka apa yang berlaku? Fa'alimu annal haqqa lillah, barulah mereka sedar bahawa sebenarnya kebenaran itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan saksi yang ada. Boleh je Allah cakap bahawa Allah kata engkau salah, kau betul kan? Tapi Allah datangkan saksi macam mahkamah. Hakim boleh cakap kamu salah, kamu tak salah. Ya, bila hakim itu cakap, kita akan persoalkan hakim cakap, pandailah dia cakap. Tapi bila datang saksi ya, bukti-bukti, resit semua keluar, berapa pokok yang ditebang, baru pada waktu itu kita tahu bahawa okey, sebenarnya kebenaran adalah milik Allah, dan wadalla anhum ma kanu yaftarun, apa yang mereka ada-adakan itu semuanya akan lenyap. Dal itu maksudnya gelap ya, tidak mampu untuk diperjuangkan. Kita mungkin boleh perjuangkan di dunia, tapi di akhirat habis, kerana semua saksi itu akan didatangkan. Ini adalah satu peringatan kepada kita ya, kepada terutama orang musyrik Ustaz ya, tapi dia juga kepada kita agar kita jangan sampai mempermain-mainkan kebenaran. Dan salah satu kebenaran itu adalah tengok pada alam dan tahu Allah ini adalah yang esa, yang perlu kita imani, yang perlu kita letakkan paling tinggi dalam membuat keputusan ataupun sumber hakim, sumber keputusan. Jadi kita masuk kepada kisah seterusnya ya, di akhir ini kisah Harun. Bukan Harun, Qarun. Okey, Harun, Qarun. Okey, Harun pembantu pada Nabi Musa, Qarun ya. Siapa Qarun? Kalau Firaun itu gila kuasa ya, dengan kuasa dia jadi gila, Qarun adalah dengan harta dia jadi gila. Firaun adalah di kalangan musuh, tetapi Qarun ini adalah daripada Bani Israel, pengikut Nabi Musa. Malah diletakkan di sini inna Qaruna kana min qaumi Musa, dia daripada kaum Musa. Ada yang kata bahawa dia adalah anak pada pak cik dia ya, tapi orang dekat dengan Nabi Musa. Tetapi apakah yang berlaku pada Qarun? Kalau Firaun itu adalah orang musyrik, Qarun dah ikut Nabi Musa, tetapi lepas itu bara
ya. Apa maksud bagha? Dia menjadi orang yang melampau, ya, melampau. Dan padanya fa bagha alaihim, maka wa atainahu minal kunuz, ya. Apakah yang diberikan kepada Qarun ini? Qarun ini Ustaz, ya, sebenarnya Bani Israel, hamba di Mesir. Tapi macam mana pula dia boleh jadi kaya? Rupa-rupanya Firaun ini dia akan ambil beberapa orang daripada Bani Israel itu sebagai mata-matanya, ya, sebagai dia punya wakil untuk beri report. Bani Israel ni dia buat apa agar Firaun tahu, dan lepas itu dia akan beritahu pada Firaun, dan Firaun pun akan ambil tindakan kepada Bani Israel. Dia adalah jadi wakil yang menyampaikan berita-berita Bani Israel. Jadi disebabkan dia bekerja begitu, ya, dia dibayarkan harta yang lebih. Jadi dia tali barut dah ni. Tali barut kepada Bani Israel. Jadi pada waktu ini Allah bagi apa? Allah izinkan. Allah cakap kat sini wa atainahu minal kunuz. Ya, bukan kanzun tapi kunuz. Apa maksud kunuz? Kunuz ini adalah banyak akaun Ustaz, mudah ceritanya. Dia punya akaun dekat Maybank ada, dekat CIMB banyak akaun, dekat luar negara pun dia ada akaun. Lebih kurang begitulah kalau kita cakap zaman sekarang. Banyak dia punya harta-hartanya, tetapi harta ini Allah cakap wa atainahu, kami yang berikan. Bukan kerana Qarun ini adalah orang yang bijak, walaupun dia akan cakap nanti bahawa kerana ilmu aku inilah, ya. Tapi sebenarnya kalau orang kaya Ustaz, ya, kaya ke miskin ke pandai ke apa ke, semua itu adalah anugerah daripada Allah. Ma inna mafatihahu, yang dia punya kuncinya itu tidak benar-benar berat yang dipikul oleh sekelompok orang-orang yang kuat Ustaz. Kuncinya itu, ya. Jadi ada orang kata kunci itu banyak sangat ke, kan, ataupun besar sangat. Sebenarnya kunci pada waktu itu selain bukan kunci biasa tu, dia kunci pakai kalau ada balak tu, kan, ataupun benda yang besar, dia akan halang pintu daripada dia buka. Kalau satu kawasan tu, nak ceritanya hartanya itu berada di tempat yang besar. Jadi dia tak boleh pakai kunci pintu yang hentak sekali boleh cabut. Itu bukan kunci yang dimaksudkan. Kunci yang dimaksudkan ini ialah pintu yang besar, yang di kuncinya itu diletakkan kayu ataupun balak yang besar. Jadi kalau orang nak masuk tu, orang kena pakai balak ataupun satu jentera yang amat kuat baru boleh pecah masuk kepada akaun Qarun yang ada. Nak ceritanya betapa besar dan kayanya Qarun ini sendiri. Jadi pada waktu itu, ya, Allah menyatakan id qala lahu qaumuhu, kaumnya Bani Israel, dia cakap pada Qarun ini, la tafrah, jangan kamu ni berbangga. Innallaha la yuhibbul farihin. Ya, Allah tidak suka kepada orang yang berbangga-bangga. Ada nasihat dia juga. Nasihat dekat dia. Kaum dia Bani Israel. Pasal dia pergi tunjuk dekat, kalau zaman sekarang ni tunjuk kat Facebook dia. Kan, tengok hari ni kereta yang seterusnya lah. Yang duit tu. Duit, kan. Itu yang dia buat kepada Bani Israel. Dia tunjukkan berbangga. Jadi kaumnya cakap janganlah tunjuk-tunjuk, kan. Allah tak suka kepada orang yang tunjuk-tunjuk. Ya, zaman sekarang ni tunjuk dekat Facebook, tunjuk kat YouTube. Dia ada perkataan alhamdulillah hari ni kereta yang ketiga sudah masuk ke garaj, kan, buka dengan gitu, kan. Itu namanya farah. Letak atas katil tu atau susun atas katil. Letak atas katil itu. Sebenarnya itu tidak dibenarkan. Nanti kita akan tengok ayat 77. So saya nak buat apa dekat sosial media saya itu, Facebook saya punya pasal lah, kan. Sebenarnya kaumnya cakap la yuhibbu innallaha la yuhibbul farihin, ya. Pasal dia kalau bawa kuda saatnya, kalau dia naik kuda pun dia pergi ke tempat orang miskin tu, apa khabar, kan. Dia tidak bantu pun orang tu. Dia sekadar nak tunjuk kudanya yang bagus, hartanya yang hebat, nak tunjuk saja. Jadi itu sebabnya tunjuk itu adalah satu perkara yang dikaitkan dengan tafrah, ya. Dan Allah tidak suka kepada orang yang menunjuk-nunjuk. Jadi apakah yang perlu dibuat kalau seseorang itu ada harta? Kalau ada kuasa, jangan jadi seperti Firaun. Kalau tuan-tuan adalah orang yang berharta, yang kaya, jangan jadi seperti Qarun. Macam mana ubatnya? Ayat 77 memberi jawapan kepada kita. Kita baca bersama. Baik, alhamdulillah, insya-Allah. Itu mukadimah. Sambungan muka surat sebelah ada lagi. Ada lagi Ustaz. Ada lagi pasal banyak cerita dia. Bila dah dapat formula ini, Qarun dia tak ada guna formula ini. Tapi formula inilah yang kita akan sama-sama kaji agar jangan sampai kita terlibat harta kita ni jadi harta Qarun. Allah. Kan. Okey. Penting supaya kita tak terjerumus seperti mana Qarun ini, takut kita tertipu saja. Dan bila ada orang datang nasihat tu, kita kena cek muhasabah. Kalau tak nak dengar pun balik muhasabah balik. Betul tak apa orang cakap? Mungkin dapat jawapan insya-Allah. Kita baca ayat 77.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Surah Al-Azim ayat 77, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu melupakan bahagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerosakan. Spesifiknya orang yang berharta ada kemungkinan berbuat kerosakan, Ustaz. Makin kaya makin lagi boleh berbuat kerosakan, kecuali apabila kita ambil formula daripada ayat 77 ini. Wabtaghi, ya, carilah. Perkataan ini kita sudah jumpa pada ayat 73 sebentar tadi. Siang adalah walitabtagu min fadlih. Jadi Allah terangkan kalau nak cari harta silakan, ya, tapi carilah segala-galanya ini fima atakallahu daral akhirah. Fadal pada waktu siang, Ustaz, ya, kita cari fadal itu, tapi fadal itu bukan sekadar untuk dunia tetapi darul akhirah. Maksudnya siang ni kita kena isi hidup kita, tuan-tuan, untuk mencari anugerah Allah di hari akhirat. Macam pelik kan? Siang bukan ke saya cari duit apa sebagainya. Rupa-rupanya ada orang yang dia siang gunakan untuk cari duit untuk dirinya, cari duit untuk dirinya, cari duit untuk dirinya. Tetapi ada orang yang siangnya itu dia cari duit bukan sekadar untuk dirinya tetapi untuk orang lain juga, dan itulah dimaksudkan darul akhirah. Dia akan cuba untuk terlibat dengan dakwah, terlibat dengan memberi manfaat kepada orang lain, dan ini adalah yang Allah suruh cari waktu siang. Penuhkan dengan ini, bukannya kita asyik nak cari duit dan duit dan duit dan duit untuk diri sendiri. Cari duit untuk orang lain, bantu orang lain, itu yang disebut di sini. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan kamu jangan lupa kepada nasib ataupun bahagian kamu di dunia. Kita ada bahagian kita nak beli kereta kita, nak beli rumah kita, okey, tak ada masalah. Nak menyara kepada keluarga kita, tak ada masalah. Jangan kita tinggalkan perkara-perkara tersebut. Tetapi kita kena ingat itu bukan segala-galanya. Itu bukan segala-galanya. Dia macam orang naik bukit, Ustaz, ya. Nak naik Gunung Kinabalu tu, kalau kita letak targetnya dekat depan kita sahaja, kita tak naik ke mana pun. Tapi kalau kita letak sampai ke atas, maka kesannya kita akan cuba berusaha bersungguh-sungguh dan akhirnya sampai ke atas. Islam ini adalah seperti nak mendaki Gunung Kinabalu yang atas tu, bukan sekadar nak sampai situ saja, ya kan? Jadi kita kena letak target kita bukan sekadar dunia. Saya nak beli rumah saya tahun ini, saya nak keluarga saya nak pergi bercuti, semuanya saya saja, tetapi mestilah darul akhirah itu memberi manfaat kepada orang lain. Dan Allah nyatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, ya, buatlah yang terbaik seperti mana Allah telah beri yang terbaik pada kamu. Orang yang kaya, Ustaz, ya, orang yang ada banyak harta, dah ada kereta, Allah dah buat yang terbaik. Jadi orang ini kena buat baik kepada siapa? Kepada orang lain. Setiap hari dia kalau nak letak kat Facebook tu, oh hari ini alhamdulillah doakan kami dapat menolong kepada Sri Muda, contohnya. Hari ini harapnya kami boleh bantu kepada pak cik ini, pada orang itu, pada ini, pada itu, memberi manfaat pada dunia. Yang itu boleh share dekat Facebook. Ya, tolong doakan dan tolong bantu. Tetapi jangan jadi seperti Qarun. Qarun setiap hari update Facebook, kalau dia ada Facebook lah. Hari ini kereta ketiga. Hari ini saya tukar kulit kereta saya. Itu sahaja yang diupdate. Itu tandanya orang itu sebenarnya tidak mencari akhirat. Dia sedang mencari dunia semata-mata dan dia tidak buat terbaik.
Dan kalau kita tak buat baik, tidak update perkara baik dengan harta yang kita ada, tidak menyokong pada perjuangan Islam setiap hari, bila kita dah ada rumah, Allah dah mudahkan urusan kita setiap hari, sebenarnya orang itu adalah berbuat fasad. Ya, itu sebabnya Allah di hujung itu cakap innallaha la yuhibbul mufsidin. Orang kaya yang tak buat apa-apa, yang tidak support kepada perjuangan dakwah al-Quran pada Islam, orang ini sebenarnya kalau dia statik saja, dia adalah mufsidin. Ya. Dan orang-orang macam ni biasanya akan diberikan, dia akan beli macam-macam Ustaz ya. Jadi beli macam-macam benda-benda mahal dan sebagainya. Dia hanya menyokong pada bisnes-bisnes benda mahal. Bukannya dia menyokong kepada perjuangan dakwah yang kita harapkan. Kita bukanlah orang yang seperti Qarun, terlampau mewah sampai kita tidak ada update setiap hari bagaimana menyokong kepada perjuangan yang membawa kita kepada darul akhirah. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama ialah kita bersyukur dengan adanya pertukaran malam dan siang, iaitu ini tandanya Allah sayang kepada kita dan gunakannya untuk kita menuju akhirat. Yang kedua, sentiasa mencari dan menguatkan kebenaran. Ini yang disampaikan pada ayat 75. Dan yang seterusnya, jangan berlebihan ketika kita bergembira, jangan sombong dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah Tuhan kami, kekallah kami ya Allah, tetapkanlah kami dalam ketakwaan kepada-Mu ya Allah, dalam keimanan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, peliharakanlah kami ya Allah daripada segala kejahatan dan keburukan ya Allah, dan jadikanlah hari-hari kami hari yang penuh dengan keberkatan ya Allah, rezeki yang berkat ya Allah, rezeki yang kami tidak pernah lupa kepada-Mu, yang tidak melalaikan kami kepada-Mu ya Allah pada setiap masa ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menetapkan pendirian kita, maksudnya mengetahui, mengutamakan darul akhirah, dan jangan lupa kepada tanggungjawab kita di atas muka bumi ini. Ini yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran. Kesedaran Al-Quran inilah yang memberi kesan masyarakat tidak suka menunjuk-nunjuk, ya, tetapi sentiasa memberi tunjuk kepada orang ramai dalam membawa kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini, pada pagi esok, dan kita akan sambung kepada halaman-halaman akhir surah Al-Qasas, surah ke-28. Kita bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.